Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni, ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni, ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkata musannif tuan pengarang kitab ini yang bernama Asy-Syaikh Imamuna An-Nawawi Al-Bintani dalam kitab yang bernama Nasaihul Ibad, nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini kita bersambung daripada bicara 6 perkara yang menjadi penguat bagi yang lain. Kita jangan lupa tuan-tuan, sabda Nabi SAW, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'da. Kata Nabi
Seseorang mukmin dengan seorang mukmin yang lain itu kalbunyan, seperti satu binaan. Yashuddu, yang membantu. Dan ba'duhu ba'da, seseorang dengan seseorang yang lain. Bermakna begitu juga kehidupan kita pada hari ini. Kita jangan lupa, kadang-kadang kita masih lagi berada pada level pada hari ini, ataupun kita berada pada situasi yang kita berada pada hari ini, ataupun keadaan yang kita berada pada keadaan kita pada hari ini, tuan-tuan, boleh jadi dari sudut syariatnya asbab ataupun bergantung dengan seseorang yang lain. Sebab tu hidup kita ni lah, kita tak boleh mengatakan aku tak perlukan dia. Dalam hidup kita ni kadang-kadang kita lupa asbab daripada orang-orang beginilah, tuan-tuan. Hidup kita pada hari ni masih lagi, bahasa mudahnya, tak kena azab, tak kena laknat, tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bagi contoh paling mudah. Sebelum kita nak bicara daripada nasihat yang kita akan dengar daripada Syekh Hasan Al-Basri, satu hadis daripada Nabi SAW. Nabi pernah bersabda, la taqumus sa'ah hatta la yuqala Allah Allah. Tuan-tuan boleh tulis di ruangan komen. Pernah bersabda oleh baginda Nabi SAW, la taqumus sa'ah, takkan berdirinya hari kiamat, hatta la yuqala Allah Allah, selagi mana ada lagi orang berkata, orang berzikir Allah 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 Allah. Maknanya kita malah berzikir, kita ni jenis malah berzikir. Namun dengan asbab Allah Ta'ala memilih orang lain untuk berzikir, selagi mana dia tu berzikir, tuan-tuan, kita mendapat kesan. Selagi mana dia berzikir, kiamat tidak berlaku. Selagi mana dia berzikir, tuan-tuan, Allahu Akbar, kita hari ini boleh kata hidup dalam keadaan selesa, tenang dan sebagainya. Maka jangan lupa, kadang-kadang ni apa ahli zikir, dia berzikir kuat-kuat ni, aku nak tidur tak boleh, la ilaha illallah. Apa duk pasal mic kuat-kuat ni, duk ganggu aku pagi-pagi. Walhal tu Nabi kata, la taqumus sa'ah hatta la yuqala Allah Allah. Takkan berdiri hari kiamat selagi ada orang berkata, ada orang berzikir Allah Allahu Allah Allahu Allah. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan mendengar satu nasihat daripada Syekh Hasan Al-Basri kepada sahabat-sahabat yang berada di Telegram Khusyuk Israel. Jangan lupa salin nota, kerana nasihat pada pagi ini agak penting untuk kita memahami dan kita menyelami serta kita meyakini, dan bagaimana untuk kita amalkan dalam kehidupan. Jadi kepada sahabat-sahabat yang berada di page Irwan Zahuri, jangan lupa like, share dan tag nama orang yang anda sayang atas nama dakwah, untuk kita pastikan maklumat ni sampai. Kita nak mengajar dia tak reti, kita nak tegur dia tak pandai. Jadi apa kata tuan-tuan tag nama mereka atas niat dakwah. Dan inilah dakwah aku kepada keluarga aku, kepada adik-beradik aku, kepada saudara mara aku. Mudah-mudahan apa dia? Apa yang aku dapat, mereka dapat. Apa yang aku faham, mereka faham. Apa yang aku rasa, mereka rasa. Yang paling penting, apa yang aku tahu, mereka tahu. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, daripada Syekh Hasan Al-Basri berkata, laulal abdalu la khasafatil ardu wa ma fiha. Allahu Akbar. Walaula salihun la halakat talihun. Dua. Walaula ulama fannasu kalbahaim. La ilaha illallah. Jaga tuan-tuan. Ni. Nanti kita akan dengar. Kalau tak adalah ulama, manusia tu macam binatang. Siapa? Tuan-tuan lah. Saya lah. Kita lah. Kalau tak ada sebab ulama ni, manusia macam binatang. Walau la sultanu la halaka ba'duhum ba'da. 4. Walau lal humuqa la kharabatid dunya. 5. Walau lar rihu lanatanna kullu syai'in. 6. Semuanya ada 6 perkara. Jadi jangan lupa tulis di ruangan komen sebagai nota untuk kita ingat.
Bagi tu yang ada buku, tulis dekat buku. Baik, apa maksudnya? Yang pertama kata Syekh Hasan Al-Basri, laulal abdalu la khasafatil ardu wa ma fiha. Tulis. Yang pertama, seandainya tidak ada para wali abdal, maka meletuplah bumi akan sekalian isinya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ni. Yang pertama, apa kata Hasan Al-Basri? Kalau tak ada wali abdal dekat dunia ni, dah meletup segala bumi dan segala isinya. Macam mana kita nak memahami benda ni? Ustaz, boleh ke taksub dengan manusia? Boleh ke kita bergantung dengan manusia? Yang ni penting. Satu ilmu yang penting, ketauhidan yang betul, tuan-tuan. Dengar dulu. Kita ni orang yang beriman dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan lupa. Akidah ahli sunnah wal jamaah itu satu akidah yang mementingkan syariat dan tidak mengetepikan hakikat. Zahir pun ada, hakikat pun ada. Asbab pun ada, tawakal pun ada. Jangan kita seolah-olah nak jadi macam ahli sufi, tapi hakikatnya minyak sapi. Oh dah. Hei, mana boleh bergantung dengan wali? Kita kena bergantung dengan Allah. Ni tak faham ni. Nanti dekat bawah kita baca hadis Nabi SAW. Itu baru kalam ulama. Laulal abdalu, kalau tak adalah wali abdal, tuan-tuan, maknanya kalau Allah Ta'ala matikan wali abdal dekat dunia ni, la khasafatil ardu wa ma fiha. Ni, Allah Ta'ala binasakan seluruh alam ni. Meletup. Maknanya, Alhamdulillah. Tuan-tuan kena bersyukur. Pada hari ni kita masih lagi dapat hidup dekat dunia. Pada hari ni kita masih lagi dapat menikmati apa kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan. Bahasa mudah, pada hari ni kita masih lagi selesa dengan apa yang kita ada, dengan berkat wali abdal je. Tapi hari ni bila sebut bab kewalian, bila sebut bab abdal, wali kutub, wali anjab dan sebagainya, kadang-kadang kita pun menafi. Dahlah menafi satu benda, kita pelekeh. Ada ke wali zaman ni? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ni lah. Betul kata Tun Mahdi, tuan-tuan. Manusia ni lupa diri. Kita ni lupa. Lupa diri. Kita berasa hebat. Kita berasa sombong. Kita berasa angkuh. Sebab apa? Ni, kita masih lagi selesa pada hari ni. Kita lupa. Lupa diri. Dan kehidupan kita pada hari ni dengan berkat para awliya. Dengan berkat wali-wali abdal ni sahaja, tuan-tuan. Kalau tak ada keberkatan mereka, laulal abdal. Kalau tak ada wali abdal ni, la khasafatil ardu. Baik, mana rujukannya? Yang pertama, wali abdal sebagai penguat bagi dunia. Sahabat-sahabat di Telegram, jangan lupa salin nota. Wali abdal sebagai penguat bagi dunia. Tentang bilangan wali abdal, Nabi Muhammad SAW bersabda, ni dalil. Al-abdalu arba'una rajulan. Kata Nabi SAW, bilangan wali abdal itu 40 orang. Tu, dalam dunia ni ada 40 orang wali abdal. Isna wa isyruna bisyam. 22 orang ada di Syam, iaitu bumi Syria. Wa thamaniyata asyara bil Iraq. Dan 18 orang ada di Iraq. Berapa tadi dah? Daripada 40, 22 orang ada di bumi Syam. 18 orang ada di Iraq. Dah? Apabila salah seorang di antara mereka meninggal dunia, kata Nabi, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lain pada posisinya. Seseorang wali abdal meninggal, maka di-upgrade daripada wali yang lain menjadi wali abdal. Nak bagi cukup, setiasa ada berapa puluh? Ada 40 orang. Setiasa bagi cukup 40 orang. Ni kalam Nabi SAW. Waalaikumsalam, Bonda Ramlah. Maka apabila sudah datang satu urusan, yakni qiyamah, maka semua abdal meninggal dunia. Pada waktu itulah akan terjadi kiamat. Ni dalil. Ni dalil. Pada waktu itulah. Pada waktu bila? Pada waktu semua wali abdal meninggal dunia. Pada waktu Allah Ta'ala tarik wali-wali abdal ni, kekasih-kekasih dia, untuk bertemu dengannya, maka kata Nabi, pada ketika itulah terjadilah qiyamah. Hadis dirawikan daripada Al-Hakim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Tuan-tuan,
Tuan-tuan tak nak, bukanlah dalam memahami perkataan ini, saya suruh tuan-tuan pergi cari wali abdal. Dah, sekurang-kurangnya tulis. Yang pertama sekali, kita yakin wali-wali ni ada. Yakin wali-wali ni ada. Satu. Yang kedua, sekurang-kurangnya tuan-tuan, dah, bila kita yakin wali-wali ni ada, yakin pula dengan hadis Nabi SAW. Hanif muka surat 298. 298. Yakin pula dengan hadis Nabi SAW yang mereka ini merupakan penguat kehidupan, penguat dunia ni. Sebab Nabi bersabda, dalam dunia ni ada 40 wali abdal. Ibarat 40 paku lah sebagai pasak dekat dunia ni. Matinya seorang wali abdal, dinaik pula seorang lagi. Tak bagi cukup 40. Dah? Yang ketiga, kita yakin dengan hadis Nabi SAW. Antara tanda-tanda nak kiamat, antara tanda paling pasti, bila 40 wali abdal ni telah meninggal, maka ketika itulah zalika taqumus saah. Ketika itulah berlakunya kiamat. Dah? Maka tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita faham. Sekurang-kurangnya kita jelas. Ini merupakan rojokan yang dibawa datang oleh Al-Hakim, bersandarkan daripada Nabi SAW untuk kita fahami kehidupan kita ni. Jangan kita sombong. Jangan kita taksub. Dan jangan kita melampaui kepada batas. Sekurang-kurangnya ada iltizam pada hatinya kita, kelaziman untuk kita memahami kewujudannya para-para awliya. Dan tak dapat tidak, mereka ini merupakan kekasih daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kita baca lagi satu hadis Nabi. Dah? Sebab benda-benda kekeh wali-wali ni, kena bawa datang dalil yang jelas. Supaya kita betul-betul jelas. Nabi bersabda lagi, lan takhluwal ardu an arba'ina rajulan mithli khalilir rahman fabihim yusqawna wa bihim yunsaruna ma mata minhum ahadun illa abdalallahu makanahu akhar. Rawahu Tabrani. Artinya apa? Bumi tidak akan terlepas daripada 40 orang seperti kekasih Allah. Bumi ni nak wali-wali ni. Sebab apa? Selagi mana mereka berpijak, mereka ni kan kerja mereka berzikir je. Berzikir, puji Allah, ta'zimkan Allah. Dah. Saya ulang balik. Saya tak suruh tuan-tuan pergi cari wali. Tak payah. Tak payah. Sebab kita pun tak kenal. Bukan wali ni, bukan ada tanda dekat dahi dia wali. Dah. Tak ada tulis. Dah. Dan kita pun Allah Ta'ala tak bukakan jazbah. Dan malaikat Tuhan buka kefahaman. Hanya wali mengenal wali. Cuma sekurang-kurangnya kita yakin mereka ni wujud. Dan mereka ini merupakan asbab. Bahasa Tauhid. Asbab kepada keberadaannya kita, hidupnya kita pada hari ini. Dah, ambil berkat sekurang-kurangnya. Dan bumi tidak akan terlepas daripada 40 orang seperti kasih Allah yang Maha Penyayang. Kerana mereka lah diturunkan air hujan. Tuan-tuan, hadis Nabi ni. Dengan sebab wali-wali ni, Allah Ta'ala turunkan air hujan. Dan kerana mereka lah turunnya pertolongan. Asbab daripada wali-wali ni, Allah Ta'ala turunkan pertolongan. Hari ni usah kata wali, ulama orang pelekeh. Allahu Akbar. Ulama orang pelekeh. Dah. Maka betul lah kata hadis Nabi SAW, akhir zaman ini, dah, perkara betul orang kata batil, perkara batil orang akan kata betul. Perkara hak orang akan kata salah, perkara salah orang akan kata hak. Allahu Akbar. Tu hadis Nabi jelas. Sama ni. Dah. Kalam-kalam ulama, kalam-kalam awliya, orang tak ambil dah hari ni. Kita tak tahu, tuan-tuan, kita ni bergantung kepada mereka. Mereka lah asbab turunnya hujan. Mereka lah asbab turunnya pertolongan. Allahu Akbar. Dah. Cerita bab wali-wali sikit nampak pelik. Tiada seorang pun di antara mereka yang meninggal dunia, melainkan Allah menggantikannya dengan yang lain pada posisinya. Makna hadis ini, bila matilah seorang wali abdal, tinggal 39, naik lagi seorang, cukup 40. Meninggal pula seorang lagi wali abdal, naik lagi seorang, cukup 40. Itulah pasak bumi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah? Jangan lupa hidup kita ni. Jangan lupa. Dan saya ulang balik. Bagi tuan-tuan yang tak kemas ilmu tauhid, tuan-tuan kena kemaskan ilmu tauhid betul-betul. Kalau tak, tuan-tuan takkan memahami kalam ini dengan kalam yang begitu mudah. Dah? Nanti seolah-olah kita memahamkan dengan satu layer,
Ustaz, bukan kena tawakal kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Saya ada ke kata minta tolong kepada wali? Dah. Saya kata asbab para wali Allah Ta'ala turunkan hujan. Asbab mereka. Dah. Dan kalau kita belajar tauhid yang betul, adakah Allah Ta'ala bergantung dengan asbab? Dah. Sebab tu bila mana kita buat program nak bagi solat dan sebagainya. Dah. Itu semua saya nak membantu tuan-tuan memahami ketauhidan yang tepat. Supaya apa? Supaya tuan-tuan memahami macam mana cara nak memahami tauhid yang sebenar. Memang bagi Allah Ta'ala tu tak bergantung dengan makhluk. Tuan-tuan ingat dah, bila sebut istilah Nelly dan sahabat yang berada di Telegram, bila sebut Allah Ta'ala tak bergantung dengan makhluk, maknanya tuan-tuan doa pun tak beri asbab. Sudah. Betul ke betul? Kak Noraini, Nong Syamsiah, tuan-tuan berdoa ke, tuan-tuan bercakap ke, tuan-tuan minta apa-apa ke, semua tu tak beri kesan pada Allah. Betul tak? Habis tu nak macam mana? Tak payah doa. Hidup serah je bulat-bulat. Tak payah doa lah. Doa pun Allah Ta'ala bukan tunaikan dengan sebab aku doa. Allah Ta'ala beri pun bukan sebab dia beri aku kehendak. Ni kesilapan kita dalam memahami ilmu tauhid. Kita tak faham makna sabab musabab. Tak faham makna lazim malzum. Jelas? Habis. Wallahu a'lam. Jadi, saya ulang balik. Bumi kita ni tuan-tuan takkan terlepas daripada 40 wali abdal. Dan ingat, asbab mereka, dunia masih lagi bertahan sehingga pada hari ini. Kalau tak ada wali abdal ni, hancur dah. Hancur. La fasakhatil ardu. Binasalah bumi kita pada hari ini. Allahu Akbar. Baik. Bila mana mati seorang wali abdal, dia angkat lagi. Sehingga bila? Sehingga kalau matilah 40 wali abdal, berlakulah kiamat. Habis. Maka pada hadis yang lain, dia bawa 3 hadis ni. Tak percaya juga, tak tahulah tuan-tuan. Tak tahu jugalah, wallahu alam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Salasu man kunna fihi fahuwa minal abdal. Ar-rida'u was-sabru an maharimillah wal ghabdu fi dhatillah." Rawahu Ibnu Adi. 3 perkara memilikinya, maka ia termasuk wali abdal. Nak jadi wali abdal kan? Ni. Kalau tuan-tuan ada 3 perkara ni, insya-Allah Tuhan angkat jadi wali abdal. Manalah tahu besok wafat yang ke-40, tuan-tuan pula dinaikkan jadi wali abdal. Apa dia? Yang pertama, orang tu redha menerima ketentuan Allah. Apa jua yang berlaku dia redha. Ni perangai wali abdal. As-sabru an maharimillah. Sabar dalam berpaling daripada larangan. Wal ghadabu fi dhatillah. Kalau dia marah pun, dia marah semata-mata kerana zat Allah. Dia bukan marah daripada nafsu, dia marah semata-mata zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi poin yang pertama, tuan-tuan, jangan kita lupa, seandainya tiada wali abdal, maka meletuplah bumi ini sekaliannya. Itu yang pertama. Jangan kita lupa jasa mereka. Walaupun secara teknikalnya, zahirnya, kita tak nampak mereka bantu kita. Tapi pada hakikatnya tuan-tuan, asbab adanya wali abdal, kita masih lagi berada pada hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tulis di ruangan komen. Kata Syekh Hasan Al-Basri lagi, "Walau las-salihun lahalakat talihun." Tulis. Yang kedua, seandainya tidak ada orang-orang yang soleh, maka binasalah orang-orang yang jahat. Allahu Akbar. Apa dia? Kalau tak ada asbab orang soleh ni tuan-tuan, habis dah. Orang jahat, orang durhaka, orang cilaka ni, lama dah Allah Ta'ala turunkan azab. Lama dah. Okey. Bila sebut orang jahat, saya suka ajar tu tak satu metod. Nanti kalau tuan-tuan belajar dalam program KK4. KK4 ni satu program yang diberi nama Khatam Kitab, yang di mana kita buat satu program belajar kitab sampai khatam daripada kulit sampai kulit selama setahun. Kita buat program belajar kitab daripada kulit sampai kulit selama setahun. Biasa tuan-tuan kita akan ada 4 kitab. Kitab fiqh, kitab tauhid, kitab tasawuf, dan untuk sesi
4.0 ni kita akan ada memahami Al-Quran. Kita baca tafsir Quran tuan-tuan sampai khatam. Baca tafsir Quran sampai khatam dengan cara berjamaah. Allah, siapa rasa benda tu best? Sebab saya dah pernah buat kajian. Banyak orang tahu kelebihan baca Quran faham makna. Tetapi tak ramai orang berjaya melepasi walaupun juzuk yang kelima. Tak ramai. Dia buat. Circle kami bila kami buat kajian, tanya. Ada yang kata, ustaz sampai juzuk 4 je, lepas tu dah malah. Lepas tu nak sambung, ulang balik. Betul ke betul? Berapa ramai yang baca Quran tak faham makna? Jadi, macam mana kami nak bantu tuan-tuan ialah kita buat satu circle. Buat sampai khatam selama setahun. Okey. Cuma yang tu kemudianlah. Kalau tuan-tuan nak berasa dalam list, sebab pendaftaran akan dibuka bulan 12, lambat lagi. Bulan 12, lambat lagi. Tapi kalau tuan-tuan nak berada pada list orang yang nak mendapat maklumat awal, tim, boleh masuk. Tolong pinkan. Itu easy.kk4wl. Itu kalau tuan-tuan nak masuk waiting list. Maknanya apa? Poin saya ialah, dalam program KK ni tuan-tuan, apa yang saya ajar satu ilmu. Kalau boleh tulis ilmu ni. Tulis sekejap. Setiap apa yang dibicarakan dalam kitab, tulis, maka ditujukan ke atas diri. Saya ulang balik. Proses kitab ni tuan-tuan sebenarnya pada hakikatnya bukan untuk orang lain. Setiap kali saya membaca kitab, apa jua bicara yang tertulis, apa jua bicara yang dinukilkan, apa jua bicara yang digambarkan oleh musannif ataupun pengarang, saya tak akan tuju kepada orang lain. Itu cara saya mengajar. Dan itu cara saya faham. Walaupun yang baik dan yang buruk. Yang baik pun tuju kepada kita, yang buruk pun tuju kepada kita. Kenapa? Tuan-tuan, siapa yang bagi dengar kitab ni? Allah. Kepada siapa? Kepada aku. Kita duk fikir orang lain. Orang lain tu Allah Ta'ala bagi dengar tak kitab ni? Tak. Malaikat Tuhan pilih dia. Betul sahabat-sahabat yang berada Telegram? Allah Ta'ala tak pilih dia dengar. Allah Ta'ala pilih aku dengar kitab ni. Maklumat dia untuk aku, bukan untuk orang lain. Maka alangkah jeleknya diri kita ni tuan-tuan, bila kita baca kitab, yang baik, bayangkan aku. Ada. Yang buruk, si Anu lah tu. Dia lah tu. Dia. Mulalah otak merewang. Fikir orang tu, fikir orang ni. Ada je nak kata korang. La ilaha illallah. Tak payah. Jadi, teknikal itu memang saya train. Peserta. Sebab kami dah selesai KK yang pertama. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Syukur sangat dengan rahmatnya Allah, dengan anugerahnya Allah. Kami dah selesai 5 biji kitab mengaji pada KK yang pertama. Lepas tu kita ada KK yang kedua pun dah khatam. Lebih kurang 4 biji kitab. Sekarang pula KK 3 sedang berlangsung. Ada saat lagi pukul 2 ada kelas KK yang ketiga. Kita ada 4 biji kitab. Berapa dah? 4, 8, 12, 13 biji kitab dah khatam. Kalau tak alim juga tak tahulah. Dan insyaAllah bulan November, bulan Disember kita akan buka pendaftaran untuk KK 4 yang akan berlangsung pada Januari nanti 2022. Dan saya ulang balik, konsep yang saya ajar ketika saya baca kitab, apa jua maklumat yang diberikan oleh ulama tuju ke atas diri kita. Jelas ke jelas? Baik, sambung. Apa maknanya begini? Bila mana kalam musannif kata walau las-salihuna lahalakat talihun. Kalau tak adalah sebab orang soleh, maka binasalah orang yang jahat. Siapa jahat? Buat. Macam itulah cara saya berkomunikasi dengan kitab. Kalaulah tak ada sebab-sebab orang yang soleh, maka binasalah orang yang jahat. Binasa. Siapa jahat tu? Akulah tu. Dan hari ni kita lupa diri. Aku masih lagi boleh bernafas walaupun aku jahat. Aku masih lagi boleh minum walaupun aku jahat. Aku masih lagi boleh makan walaupun aku jahat. Aku masih lagi boleh berjalan. Ni plan nak ke situ, nak ke sini. Nak pergi Langkawi. Allahu Akbar. Ingat tuan-tuan, ni semua asbab orang soleh yang berada pada sekeliling kita. Sebab apa? Doa mereka, keberkatan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, yang mereka ni sentiasa dekat dengan Allah,
Tuan-tuan, asbab orang soleh yang berada dekat sekeliling kita, yang kadang-kadang kita pun tak kenal mereka. Dah, cuma kita sombong, hati kita sombong kepada orang soleh. Dah, ada masalah tak nak cari orang soleh. Akhir sekali tuan-tuan, matilah hati. Lepas tu jangan lupa, kalau tak ada sebab orang soleh ni, binasa orang jahat. Dah, yang kita ni kadang-kadang jahat. Jahat ni tuan-tuan, jangan faham jahat pada satu level. Jangan pandang jahat pada satu level. Syirik khafi juga benda yang jahat. Bagi tuan-tuan yang rasa tak nak mengaku tadi, ustaz, betul ke saya jahat? Tuan-tuan, cuba jawab di ruangan komen. Tuan-tuan tahu tak apa syirik khafi? Ya, Muhammad Khairun, apa nak test tu? Nak buat ujian? Nak tanya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak nak mengaku tuan-tuan jahat, saya juga kalau tak nak mengaku saya jahat tuan-tuan, ingat, kejahatan yang paling jelek ialah kejahatan syirik khafi. Syirik khafi ni kita boleh bincang panjang. Riak, ujub, takabur termasuk daripada syirik. Masih lagi ada riak tak? Jahat. Masih lagi ada takabur tak? Jahat. Allahu Akbar. Masih lagi ada ujub tak? Jahat. Itu semua jahat. Makna jahat ni bukan semata-mata vandalism. Makna jahat ni bukan semata-mata ketuk orang, pukul orang. Waalaikumsalam, wiwi. Tuan-tuan, jahat ni banyak makna. Dah, siapa dia? Terima kasih Samiza Ajali. Akulah tu. Kita lupa kita jahat. Dah, bila tanya bab syirik khafi, ramai yang tak tahu. Syirik khafi lah kejahatan yang paling jahat. Mana dalil? Sewaktu Nabi balik daripada peperangan bersama as-sahabah, Nabi berkata kepada sahabat, kita baru balik daripada satu peperangan yang kecil kepada satu peperangan yang begitu besar. Sahabat tuan-tuan, dalam letih gembira, tiba-tiba sedih balik. Dalam letih gembira. Gembira sebab apa? Nak balik rumah ni, nak jumpa bini, nak jumpa anak, nak peluk bini, nak peluk anak. Dah, dalam keadaan gembira itu, tiba-tiba Nabi pula bersabda. Semua dengar ni, kata Nabi. Kita baru balik daripada satu perangan yang kecil kepada satu perangan yang besar. Tak sampai rumah lagi tuan-tuan, Nabi dah kata nak pergi berperang. Tak sampai rumah lagi, Nabi kata nak pergi perang. Sahabat terpinga-pinga lah. Maka ditanya, peperangan apa itu ya Rasulullah? Kita baru balik berperang ni, nak pergi perang lagi. Kata Nabi, afdalul jihadi an tujahida nafsaka wa hawaka. Seafdal-afdal jihad itu, iaitu jihadnya kamu kepada diri kamu dan hawa nafsu kamu. Maknanya, kita balik daripada satu jihad, satu perangan kepada perangan yang besar dekat rumah. Peperangan yang lebih besar bersama keluarga. Peperangan yang besar bersama anak-anak. Adakah tadi waktu perang datang syirik? Aku bunuh dia, akulah tu. Aku dapat, peperangan baru ni aku dapat bunuh 30 orang. Akulah yang hebat. Syirik. Akulah yang kuasa. Syirik. Jelas. Tak mengaku jahat kan? Allahu Akbar. Syirik khafi, kejahatan yang paling jahat. Syirik khafi, kejahatan yang paling jahat. Jadi poin yang kedua, kata Hasan Al-Basri, walau la salihuna la halakat talihun. Kalau tak ada sebab orang soleh, ni aku yang jahat ni, tuan-tuan, hancur lebur dah. Kita dah binasa, dah lama dah binasa. Berkat orang soleh saja hari ni kita masih lagi boleh berdiri. Boleh melihat, boleh mandang dan sebagainya. Jangan lupa. Jelas? Habis. Dan akhir sekali yang ketiga. Cukup 3 pada hari ni. InsyaAllah besok kita sambung lagi 3. Semuanya ada 6 perkara yang menjadi penguat bagi yang lain. Dan itulah kekuatan kita sebenarnya tuan-tuan. Dalam bentuk duniawi ini. Jangan bersembang hakikat tanpa syariat. Ustaz, boleh ke kita bergantung dengan wali? Kan kita kena bergantung dengan Allah? Ni kata tak nak mengaji tauhid ni dah. Inilah akibat. Tak nak mengaji tauhid dengan betul. Tak tahu beza Qadariyah, Jabariyah. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Dan akhir sekali yang ketiga, yang ni kena lagi ni, kena atas batang dahi. Kena atas batang dahi. Walau lal ulama fannasu kal bahaim. Tulis tuan-tuan. Sahabat di Telegram juga boleh tulis dekat buku. Walau lal ulama fannasu kal bahaim. Seandainya tak adalah para ulama, maka semua manusia seperti binatang. Tukarlah. Kalau tak adalah para ulama, maka aku ni macam binatang. Sedap sikit bunyi dia.
Dah? Kalau tiadalah laulal ulama, dah? Laulal ulama, maka bermula aku itu kal bahaim, seperti binatang. Berkaitan dengan ulama, kata Abu Lais As-Samarqandi, barang siapa duduk di sisi orang yang alim dan tidak mampu menghafal ilmu sedikit pun, maka dia akan tetap mendapat 7 keramat. Sebab tu kena duduk dengan orang alim. Kenal pun tak apa. Kita mengaji dengan dia tak dapat faham, tuan-tuan. Tak dapat faham. Tapi diberi 7 keramat. Siapa yang duduk kenal mengaji bersama orang alim, kalau sikit pun ilmu dia tak dapat, tetapi tetap diberi kepada mereka 7 keramat. Allahu Akbar. Siapa dia? Akulah tu. Dan kita lah tu. Allah Ta'ala beri 7 keramat. Yang pertama, mendapat keutamaan kelebihan orang belajar. Pasti dapat. Kelebihan belajar tu pasti dapat. Tuan-tuan lah. Yang kedua, terpelihara dan terjaga dari dosa. 2. Mudah Allah Ta'ala pelihara kita daripada dosa. Yang ketiga, turun rahmat kepadanya ketika dia keluar dari rumahnya. Berkat guru je, berkat ulama, kita keluar daripada rumah, Allah Ta'ala pelihara. Apabila rahmat turun kepada kumpulan tersebut, maka mereka akan mendapat suatu bahagian rahmat. Bila ni, ramai hari ni, hampir 100 orang dalam sesi live pada pagi ni, campur sahabat-sahabat yang berada di Telegram, rahmat turun, tuan-tuan. Pasti di antara kita ni pasti dapat. Seorang sikit Tuhan bagi. Pasti. Walaupun kalian tak fokus, walaupun ada tak salin nota, ada tengah driving, ni kata ulama. Allahu Akbar. Yang kelima, apabila hatinya sempit kerana tidak faham, maka kebingungannya menjadi perantara kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hati dia sempit, tuan-tuan, maka bingung tu dapat manfaat. Sebab tu saya dah kata banyak kali, pening tu tanda-tanda nak faham. Pening tu tanda-tanda nak faham. Dalam pening tu, tu rahmat Allah Ta'ala turun. Yang kelima, dia akan melihat keagungan orang yang alim. Bila dia duduk dengan orang alim, dia tahu kelebihan dia, mudah dia nampak kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Dan yang keenam, dia akan melihat kehinaan orang fasik. Yang ni penting. Bila mana kita duduk bersama orang alim, baru kita kenal mana hak, mana batil. Mana fasik, mana munafik dan sebagainya. Sebab tu penting, ilmu penting faham. Dan sehingga tabiatnya akan cenderung kepada ilmu. Dan ketujuh, hatinya akan menolak perbuatan fasik. Akhir sekali tuan-tuan, bila kita tahu, ni perangai orang fasik, hati tu akan menolak. Sebab tu ingat, hari ni tuan-tuan kita masih lagi menjadi manusia sebab berkat orang alim, berkat ulama, berkat guru kita. Belajarlah sentiasa baca Fatihah hadiah kepada guru-guru. Sentiasa baca Fatihah hadiah kepada guru-guru. Kalau boleh daripada guru-guru sekolah rendah, guru tadika lagi tuan-tuan. Mereka tetap guru kita. Tak kiralah guru belajar bahasa Melayu ke, guru belajar English ke, selagi mana mereka itu Islam. Kalau yang bukan Islam, ya Allah kau berilah kepada mereka hidayah. Dulu aku ada cikgu fizik, tapi Kristian, ya Allah beri dia hidayah. Dulu aku ada guru matematik, tapi dia India, ya Allah beri dia hidayah. Mana-mana cikgu, mana-mana guru yang Islam, doakan mereka. Baca Fatihah hadiah. Sebab apa? Aku hari ni jadi manusia dengan sebab ni, guru ni. Sebab orang alim. Kalau tak ada mereka ini, falaulal ulama fannasu kal bahaim. Kalau tak ada ulama ni, aku ni macam binatang. Aku ni macam binatang. Aku ni macam binatang. Aku ni macam binatang. Sebab tu, hari ni, dapat satu ilmu baru. Bagi tuan-tuan yang bela kucing, tengok kucing di rumah. Tengok. Kucing. Aku rasa kalau tak ada ulama ni, aku sama dengan kau kot. Sama dengan kau. Cuma aku boleh bercakap, kau tak boleh bercakap. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Khatijah Nayan, malam tadi saya mimpi ustaz dan sahabat serka datang rumah. La ilaha illallah. Kita salat berjamaah. Bangun dari tidur rasa bahagia, amin. Semoga mimpi itu jadi kenyataan, amin. Dah nyata dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu bukan, tak sabit pun dengan berkat saya, tak sabit pun apa-apa sebab saya khadam semata-mata. Cuma itu kelebihan yang Allah Ta'ala nak berikan kepada bonda Khatijah.
Jelas ke jelas? Amin ya rabbal alamin. Jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Saya ulang balik. Dah 6 perkara semua ni menjadi penguat bagi yang lain. Pertama, kalau tak adalah wali abdal, dah hancur dah bumi ni. Yang kedua, kalau tak ada orang soleh, binasa habis orang jahat termasuk aku. Yang ketiga, kalau tak ada ulama, semua macam binatang. Aku juga tu. Akulah juga tu. Semua macam binatang. Dah? Perangai macam binatang, mata macam binatang, mulut macam binatang, telinga macam binatang, hati macam binatang, nafsu macam binatang. Kalau tak ada ulama, hari ni kita boleh bertahan sebab ada ulama. Jelas ke jelas? Jadi mudahan dengan apa yang kita bincangkan pada hari ni Allah Ta'ala beri faham. Kalau tuan-tuan nak belajar tauhid yang sebenar, saya jemput tuan-tuan untuk join program NBS Free. Percuma sahaja, tak kena bayar. Percuma, tak kena bayar. Setiap minggu tuan-tuan kita bagi ilmu. Setiap minggu kita buat ilmu dalam program khas. Kenapa tak buat secara umum? Tuan-tuan, manusia ni bukan semua nak. Betul? Bukan semua nak. Nabi berdakwah secara umum. Tetapi ilmu Nabi beri secara khas. Nabi berdakwah secara umum. Tetapi ilmu Nabi beri secara khas. Pernah Nabi mengajar puak-puak kafir kitab fiqh, tauhid, tasawuf. Pernah? Dah. Dia ajak dakwah dulu, dah masuk circle, baru diberi ilmu, baru betul. Sebab tu saya suka tuan-tuan tambahkan ilmu dalam program NBS Free, percuma. Setiap minggu, berikan masa dalam diri untuk belajar tauhid yang sebenar. Supaya kita memahami bagaimana kita nak menyelesaikan akidah dan kefahaman dalam kepercayaan begini, agar kita betul perasaan, kefahaman, keyakinan dan tindakan. Okey? Jadi saya rasa memadailah dulu pertemuan kita pada pagi ini. Mana yang baik itu datang daripada Allah, mana yang tak baik itu pasti datang daripada kejahilan saya sendiri. InsyaAllah besok kita sambung yang ketiga, yang keempat, yang keempat, yang kelima dan yang keenam. Wallahu a'lam. Ma'assalamu ala liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.